Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, pada kali ini saya ingin memberitahu dan sama-sama kita belajar berkaitan dengan jenis-jenis sihir. Antaranya ialah sihir pembenci. Pelaris. Ilmu pelaris ialah ilmu yang digunakan bagi tujuan melariskan sesuatu. Biasanya ia digunakan dalam perniagaan. Namun, ada juga yang menggunakan ilmu itu bagi mendapatkan jodoh atau pekerjaan yang melibatkan persaingan. Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam ilmu pelaris? Antara bahan-bahan yang biasa digunakan ialah batu yang dikatakan diambil di pulau tertentu, kain kuning atau merah digantung di dinding kedai, limau purut atau lilin, dan air yang diletakkan di bahagian jeruan dan sebagainya. Bagaimana kita boleh mengenal pasti kedai-kedai yang menggunakan ilmu pelaris? Bukan mudah kita mengenali kedai-kedai yang menggunakan ilmu ini. Kebanyakan orang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang jenis cara penggunaan ilmu pelaris di kedai-kedai. Malah objek yang digunakan juga diletakkan di tempat-tempat tertentu yang tidak dapat dilihat oleh orang ramai. Walau bagaimanapun, sebagai umat Islam, kita seharusnya mengikut sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah bismillah setiap kali kita mahu melakukan sesuatu atau masuk ke kedai bagi membeli sesuatu. Kemudian baca doa sebelum makan, insya-Allah jin dan syaitan yang berada di sekitar kedai tersebut akan lari dan tidak mahu makan bersama dan malah menjauhi kita. Bagaimana ilmu pelaris ini tersebar atau disebarkan? Mudah. Jin dan syaitan ini akan mencari pemilik-pemilik kedai yang tidak begitu mendapat sambutan atau baru dibuka. Kemudian mereka membisikkan hasutan supaya mereka mencari bomoh bagi melariskan jualan mereka. Mereka yang lemah iman ini akan mudah terpengaruh, lalu mereka akan terjerumus dalam perangkap jin dan syaitan laknatullah. Apakah hukumnya menggunakan wafak yang berupa ayat-ayat Al-Quran sebagai pelaris?
Ayat-ayat Al-Quran yang digantung sebagai hiasan di dinding tidak menjadi masalah, tetapi seandainya ayat-ayat yang digantungkan itu adalah wafak yang terselip nama jin, maka ia adalah haram. Ini kerana ayat-ayat wafak itu menyeru jin bagi melariskan perniagaan. Berbanding menggantung ayat-ayat Al-Quran atau apa-apa tulisan yang tidak difahami maknanya di kedai anda, lebih baik anda kerap membaca Al-Quran di kedai dan niatkan berniaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi mencari rezeki yang halal. Kemudian sentiasalah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia yang Maha Kaya dan Maha memberi rezeki. Ada orang pernah mengaku menerima satu minyak yang digelar air mata duyung daripada seseorang yang berpenampilan seperti ahli agama. Orang itu diminta mencalitkan minyak tersebut pada kain sebelum keluar berniaga bagi melariskan jualannya. Adakah itu dibolehkan dan adakah ia termasuk dalam ilmu pelaris? Ya, ia termasuk dalam ilmu pelaris. Kita tidak boleh menerima barang-barang seperti itu, apatah lagi mengamalkan apa yang dicadangkan. Lama kelamaan, ia akan membuatkan kita bergantung kepada minyak itu berbanding bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita harus percaya benda-benda tersebut boleh menjadi pelaris, mampu melindungi diri dan pelbagai lagi kepercayaan karut-marut? Sewajarnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon bantuan daripadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi rezeki dan telah menetapkan rezeki hamba-hambanya. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran bagi melariskan perniagaan dihukum syirik? Tidak benar. Rujuklah ulama-ulama yang benar bagi mendapatkan tip-tips dan panduan-panduan perniagaan dalam Islam serta ayat-ayat yang boleh diamalkan. Namun, sebaik-baiknya jangan hanya membaca ayat-ayat tertentu sahaja. Jadikanlah membaca Al-Quran secara keseluruhan sebagai satu rutin di premis perniagaan anda. Bagaimana Islam mengajar melariskan perniagaan? Jika anda baru memulakan perniagaan, sebaiknya anjurkan majlis tahlil dan kenduri doa selamat. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perniagaan anda berjaya dan terlindung daripada hasad dengki orang lain. Selain itu, jaga kualiti kebersihan, perkhidmatan produk dan layanan kepada tetamu. Ikuti kursus-kursus yang boleh meningkatkan tahap kualiti perniagaan anda. Akhir sekali, jangan lupa berzakat kerana zakat dan bersedekah kerana ia dapat menyucikan hasil perniagaan anda. Seterusnya, saya ingin merungkaikan beberapa persoalan berkaitan dengan tajuk tangkal dan azimat. Soalan pertama, apakah perbezaan antara tangkal dan azimat? Tangkal dan azimat adalah benda yang sama, sebutannya sahaja yang berbeza. Apakah tujuan penggunaannya? Biasanya digunakan bagi melindungi diri daripada bahaya. Apakah barang-barang yang selalu dijadikan tangkal dan azimat? Banyak, antaranya keris, kain pelbagai warna, kain kalung leher, kain diikat pada lengan, kain dililit di pinggang, batu cincin, besi, kulit binatang bertulisan, pelbagai jenis senjata dan lain-lain. Umumnya, sebarang objek yang dipuja dan dibawa ke mana-mana kerana percaya boleh melindungi dirinya dikategorikan sebagai tangkal dan azimat. Adakah minyak pengasih, minyak dagu dan seumpamanya termasuk dalam kategori tangkal dan azimat? Ya, semua ini termasuk dalam kategori tangkal dan azimat. Apakah kesan penggunaan tangkal dan azimat? Ia boleh menyebabkan si pemakai tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh solat, tidak boleh membaca Al-Quran dan sebagainya. Khususnya apabila meningkat usia kerana telah dikawal oleh jin-jin jahat yang mendampinginya sejak memakai azimat dan tangkal itu. Bagaimana pula penggunaannya tangkal azimat boleh membuatkan seseorang itu rosak akidah sehingga membawa kepada syirik? Pengguna tangkal dan azimat akan bergantung kepada benda-benda itu. Lama kelamaan pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi lemah dan langsung hilang. Saya mempunyai banyak pengalaman pesakit yang pernah menggunakan tangkal dan azimat. Mereka semua mengaku terlalu bergantung kepada barang-barang itu sehingga membuatkan mereka angkuh kerana berasa selamat dan jarang berdoa dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudkah tangkal dan azimat yang berlandaskan syarak? Tidak ada. Tiada istilah tangkal dan azimat yang baik atau berlandaskan syarak. Seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, tangkal dan azimat hanya membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan si pemakai dihumban ke neraka jika dia tidak sempat bertaubat.
Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada wujud wafak, iaitu himpunan doa dan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas dan kain lalu disimpan sebagai pelindung diri. Namun penggunaannya dipantau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka menggunakannya, mereka akan merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, pada zaman ini kita tidak dapat mengesahkan secara pasti sama ada wafak, tangkal atau azimat itu memang tidak mengandungi unsur-unsur syirik yang lain. Jadi lebih baik kita mengelakkan diri terus daripada menggunakannya. Suatu ketika dulu, orang-orang pedalaman sinonim dengan penggunaan tangkal dan azimat. Tetapi pada hari ini mula menular kepada masyarakat yang tinggal di bandar termasuk golongan profesional. Itulah cara mereka meluaskan tipu daya dengan mempengaruhi bomoh-bomoh meluaskan aktiviti mereka ke bandar. Oleh kerana populasi penduduk pedalaman tidak ramai dan kurang berkemampuan, maka jin dan syaitan mempengaruhi mereka bagi menipu orang-orang bandar yang lebih berkemampuan sehingga sanggup membayar beribu-ribu ringgit demi mencapai hajat mereka. Kebanyakan orang yang mudah terpengaruh ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan segala perintah dan syariat Allah. Ia juga akibat kurang kefahaman terhadap agama Islam dan lebih memikirkan perkara keduniaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jampi mentera yang tiada unsur syarak dan tangkal-tangkal serta ilmu pengasih adalah syirik. Seterusnya kita pergi kepada tajuk pukau. Anda pernah terkena pukau? Soalan pertama, apakah maksud pukau? Pukau ialah sejenis ilmu sihir yang membuatkan seseorang khayal dan tidak menyedari keadaan sekelilingnya. Apa tujuan ilmu ini? Bagi memastikan mangsa tidak menyedari perkara yang berlaku terhadapnya. Apa contoh kejadian pukau? Contohnya ada perompak yang menggunakan ilmu pukau sebelum merompak. Mangsa langsung tidak menyedari dirinya dirompak. Apabila tersedar, sebuah barang-barangnya sudah hilang. Ada juga yang dipukau dan hanya mengikut arahan orang yang memukaunya. Bagaimana ilmu pukau dilakukan? Banyak cara. Minyak pengasih atau minyak dagu biasa digunakan dalam ilmu pukau. Ada melalui sentuhan. Contohnya orang yang mahu memukau itu menyentuh tangan atau mana-mana bahagian badan orang yang mahu dipukau. Ada juga melalui pergerakan tertentu. Contohnya dia menggerakkan tangan dengan pergerakan tertentu ketika berbual dengan orang yang mahu dipukau sehingga orang itu terpukau lihat pergerakan tangannya. Ada juga melalui jampi serta mentera dan macam-macam lagi. Adakah ilmu pukau turut menggunakan khidmat jin? Pasti ada. Setiap perkara jahat pasti dibantu oleh jin kafir dan syaitan laknatullah. Bagaimana jin kafir dan syaitan ini berfungsi dalam ilmu pukau? Sebagai contoh, orang yang menggunakan jampi mentera untuk memukau, jampi mentera itu bertujuan menyeru jin kafir atau syaitan laknatullah. Kemudian jin atau syaitan itu akan datang bertenggek pada orang yang dipukau. Mereka akan membisikkan atau menunjukkan pelbagai khayalan di mata dan telinga orang tersebut. Mereka juga akan membuatkan orang yang dipukau itu hanya mendengar suara dan arahan orang yang memukau sahaja. Seterusnya, adakah apa-apa kesan yang akan ditanggung oleh mangsa pukau? Biasanya ada. Kemungkinan jin jahat itu akan datang lagi mengganggu mangsa pukau. Kemungkinan juga jin jahat itu tidak mahu meninggalkan mangsa. Dia pergi sebentar meninggalkan orang itu bagi melaksanakan arahan tuannya sebelum pulang kembali kepada mangsa. Apakah mangsa pukau perlu membuat rawatan tradisional? Secara peribadi, saya nasihatkan perlu buat rawatan. Kita tidak mahu ada saki-baki ilmu itu yang masih tertinggal pada diri mangsa. Pernah ada mangsa pukau yang tidak pulih. Dia mengambil masa yang lama bagi mengembalikan ingatannya terhadap beberapa perkara. Pukau bukan sahaja mainan. Jangan ambil mudah, harus dipandang serius. Kita tidak tahu apa lagi kejahatan yang datang bersama ilmu pukau itu. Wallahu a'lam. Seterusnya saya masuk kepada tajuk berkaitan dengan mimpi. Benarkah mimpi boleh menjadi salah satu tanda gurauan, tanda gangguan? Benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, mimpi yang baik dan benar. Mimpi ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mimpi akibat gangguan syaitan. Ketiga, bermimpi rutin harian biasa yang dilakukan setiap hari. Apakah contoh mimpi yang membawa maksud orang itu sedang mengalami gangguan?
Apa sahaja mimpi yang menakutkan dan tidak dapat dilupakan, mimpi gayat, mimpi terbang, mimpi binatang-binatang berbisa, mimpi berkaitan bayi dan sebagainya. Apakah ada perbezaan antara mimpi yang membawa maksud kita sedang disihir oleh seseorang dengan mimpi yang bermaksud kita sedang diganggu oleh jin dan syaitan? Tiada beza, sama sahaja. Apa sahaja mimpi yang tidak menyenangkan dan membuatkan kita teringat-ingat biasanya ada kaitan dengan sihir, sama ada kita disihir oleh seseorang atau kita diganggu oleh jin yang tidak bertuan. Kadang-kadang kita bermimpi melakukan sesuatu yang memenatkan sehingga membuatkan kita sakit badan. Kepenatan dan kesakitan itu masih dapat dirasa sehingga kita sudah terjaga daripada mimpi. Apakah itu sebahagian daripada gangguan jin jahat? Ini soalan yang sangat bagus dan positif. Sebenarnya ada jin jahat laknatullah yang bersarang dan mendiami tubuh orang itu. Jadi dia boleh menciptakan mimpi-mimpi yang karut seperti tadi. Contohnya mimpi gayat, dikejar sesuatu yang menakutkan, jatuh daripada tempat tinggi dan sebagainya. Kemudian dia terjaga dengan badan yang sakit-sakit. Sebenarnya jin itu yang mencipta mimpi-mimpi tersebut. Ia sengaja mahu membuatkan orang itu fanatik terhadap mimpinya. Kita biasa mendengar dan melihat orang yang terlalu terpengaruh dengan mimpinya sehingga menimbulkan kesan terhadap rutin hariannya. Contohnya, dia takut untuk tidur kerana takut bermimpi buruk. Mimpi-mimpi seperti ini biasanya datang berulang-ulang, malah hampir setiap malam. Apabila orang itu tidak cukup tidur, pasti kesihatannya terganggu. Apabila kesihatannya terganggu, mental dan fizikalnya juga sekaligus terganggu. Bagi orang-orang yang lemah iman, kesakitan itu sekaligus akan mengganggu kualiti ibadahnya. Inilah yang dimahukan oleh jin atau orang yang mengenakan sihir kepadanya. Seseorang bermimpi dipukul dan mimpinya itu berlaku berulang kali. Apakah ia ada kaitan dengan jin jahat atau sihir? Ada. Contohnya, dia bermimpi badannya sakit kerana dipukul. Mimpi itu pula berulang-ulang hampir setiap malam. Sebenarnya jin jahat yang melakukannya. Sama ada ini kejahatan dilakukan atas arahan si penyihir atau dilakukan oleh jin yang memang sudah lama bertapak di dalam badan orang itu. Ini biasa berlaku dan ia digelar kejahatan spiritual. Soalan seterusnya. Seseorang pernah bermimpi mampu terbang ke mana sahaja yang dia mahu. Mimpinya itu berlaku hampir setiap kali dia melelapkan mata walaupun sekejap. Adakah itu ada kaitan dengan gangguan jin? Benar, mimpi terbang adalah salah satu tanda gangguan. Benarkah bermimpi menerima bayi atau dihulurkan bayi ada kaitan dengan jin dan saka? Benar, jin itu muncul di dalam mimpi kita bersama keturunannya yang mahu diserahkan kepada kita. Ia juga ada kaitan dengan sihir yang dikenakan oleh orang kepada kita. Apabila seseorang mengenakan sihir kepada kita, ia akan menghantar jin-jin suruhannya untuk mengganggu kita. Jin-jin inilah yang muncul di dalam mimpi kita dan menyerahkan anaknya kepada kita. Seterusnya saya akan menghuraikan beberapa perkara berkaitan dengan tanda-tanda lebam. Tanda-tanda lebam ini biasanya ada di badan kita. Soalan pertama, adakah tanda-tanda lebam yang tidak menyakitkan di tubuh kita adalah sebahagian daripada tanda gangguan jin? Benar, biasanya ia berlaku pada wanita. Ia biasa berlaku ketika sedang tidur. Apabila dia terjaga, dia melihat banyak tanda-tanda lebam di tubuhnya. Walhal, apabila lebam-lebam itu ditekan, ia tidak menyakitkan. Ada tanda yang besar, ada juga tanda yang kecil. Saya pernah melihat tanda lebam berwarna biru dan seperti ada darah di bawah kulitnya. Sama ada ia gangguan jin dan syaitan atau tidak bergantung kepada jawapannya kepada beberapa soalan tertentu. Semua soalan itu tepat dan kena pada tempatnya. Biasanya memang sah lebam-lebam itu dilakukan oleh jin-jin jahat laknat terkutuk itu. Bagaimana mereka melakukannya? Lebam itu terhasil kerana mereka menghisap darah mangsa. Ini bukan jawapan rekaan saya. Sebaliknya ia diakui oleh jin yang muncul pada salah seorang pesakit yang pernah menjadi mangsa lebam ini. Jin itu mengaku kesan-kesan lebam tersebut dilakukan oleh mereka dengan cara menyedut dan menghisap darah mangsa. Tujuannya adalah untuk menakutkan mangsa. Walhal, jin-jin itu boleh makan darah kotor mangsa terus dari dalam tubuh mangsa. Wallahu a'lam. Ini berkaitan pula dengan sendawa tanpa berhenti. Anda pernah mengalaminya? Soalan pertama, benarkah sendawa berkali-kali adalah salah satu tanda gangguan?
Biasanya orang yang mengaitkannya dengan banyak angin di dalam badan. Tidak semestinya. Ada juga pesakit yang memang mengidapi penyakit klinikal. Namun, kebanyakan pesakit yang dirawat sendawa berkali-kali apabila dirawat, malah kadang-kala pesakit lain tetapi itu sendawa, walhal selalunya dia tidak begitu. Ketika seminar, waktu slot zikir dan muhasabah, ada peserta yang sendawa tak berhenti. Biasanya itu tanda peserta tersebut mempunyai gangguan. Bagaimana pula sendawa yang berturut-turut itu dikaitkan dengan kehadiran jin laknatullah? Salah satu tempat kegemaran jin adalah dalam perut manusia. Apabila ia ketakutan, ia akan cuba keluar daripada badan orang itu bagi melarikan diri. Jin yang keluar dalam bentuk angin akan menyebabkan orang itu sendawa berkali-kali dan berturut-turut. Itu adalah simptom gangguan. Ini juga bukan situasi rekaan saya. Sebaliknya, ia diakui sendiri oleh jin yang pernah mengganggu beberapa pesakit yang datang berubat. Jinnya dalam keadaan ketakutan. Biasanya kita kerap sendawa apabila diurut. Bagaimana dengan keadaan ini? Ada dua keadaan. Pertamanya, memang ada banyak angin dalam badan kita. Tukang urut itu pula memang pandai mengeluarkan angin-angin itu. Yang kedua, tukang urut yang sudah biasa mengurut selalunya akan memulakan urutannya dengan pelbagai ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir bagi melindungi dirinya daripada gangguan yang mungkin ada pada orang yang diurut itu. Jadi, jin-jin jahat laknatullah yang berada di dalam badan orang yang diurut itu akan berasa takut. Apakah tanda sendawa berkali-kali itu akan hilang selepas rawatan? Biasanya begitu. Saya selalu menegur pesakit-pesakit yang datang. Sebelum rawatan mereka akan sendawa berkali-kali, tetapi selepas rawatan mereka tidak lagi sendawa. Jadi pasti itu adalah jin syaitan laknat yang terkutuk yang berada di dalam badan orang itu. Apakah bermaksud orang-orang yang banyak angin dalam badan sebenarnya adalah mangsa gangguan? Saya tidak berkata begitu. Mungkin ada juga yang mempunyai faktor klinikal, contohnya gastrik dan tidak menjaga waktu makan dengan tepat. Namun, kejahatan-kejahatan spiritual dalam bentuk itu juga ada. Kita jangan lupa, sakit fizikal atau sakit klinikal turut diambil kesempatan oleh jin-jin jahat itu. Setiap gangguan kesihatan walaupun sedikit pasti akan mempengaruhi dan melemahkan emosi, mental dan fizikal kita. Makhluk-makhluk jahat ini memang gemar menumpang pada orang-orang yang lemah. Bukankah mereka sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia dengan pelbagai cara dan tipu helah? Seterusnya kita pergi kepada tajuk umum berkaitan dengan sihir. Apakah maksud sihir yang sebenarnya? Sihir ialah tipu helah jin dan syaitan laknatullah. Daripada cantik menjadi hodoh, hodoh menjadi cantik. Ia adalah tipu daya syaitan bagi merosakkan manusia. Biasanya orang-orang yang disihir akan berasa sakit atau terganggu pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, sakit kepala pada waktu senja, sakit dada pada waktu selepas asar, sakit telinga berdengun setiap kali waktu tengah hari dan sebagainya. Adakah itu sememangnya waktu-waktu sihir menjadi kuat? Tidak semestinya. Itu kerana orang yang menyihir mereka itu melakukan sihir pada waktu-waktu tersebut. Itu sahaja. Ada juga yang mempunyai disiplin atau ritual tertentu bagi melakukan sihir pada waktu tertentu. Adakah ia menunjukkan orang itu memang diganggu sihir? Tidak semestinya. Ada juga penyakit klinikal yang mempunyai tanda-tanda begini. Contohnya sakit kepala pada waktu tengah hari kerana matanya tidak dapat menahan terik cahaya matahari. Mengapa sihir selalu dikaitkan dengan gangguan pada waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu? Ini kerana jin jahat itu telah diarah melakukan kejahatan itu pada waktu-waktu tersebut. Contohnya, dukun atau bomoh itu mengarahkannya mengganggu mangsa ketika tidur. Jadi mangsa itu tidak boleh tidur. Mungkin juga mereka diarah mengganggu ketika mangsa mahu makan. Jadi gangguan itu akan berlaku setiap kali mangsa mahu makan. Adakah waktu tertentu yang menjadikan jin menjadi kuat? Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW berpesan supaya melarang anak-anak kita keluar rumah ketika peralihan waktu. Contohnya waktu tengah hari, senja dan menjelang subuh. Rasulullah SAW juga menyuruh pintu-pintu dan tingkap-tingkap rumah ditutup pada waktu maghrib. Ini kerana waktu itu adalah waktu makhluk halus berkeliaran. Rasulullah SAW juga bersabda,
Sekiranya kamu tahu apa yang ada pada waktu malam, pasti kamu tidak akan keluar sendiri pada waktu itu sampai bila-bila. Ini kerana kejahatan makhluk halus menjadi semakin aktif pada waktu ini. Mengapa wanita yang diganggu atau disihir sering mengalami kesakitan di bahagian peranakannya? Jin dan syaitan laknat ini paling gemar darah kotor dalam rahim wanita. Jika seseorang wanita didatangi haid hanya selama 3 hari, sedangkan biasanya 7 hari hingga 8 hari seminggu. Sakit di bahagian peranakan dan rasa seperti ada benda bergerak di bahagian tersebut, maka berhati-hatilah. Dapatkan rawatan segera. Ada kalanya pendarahan itu berlarutan lama sehingga menjadi darah istihadah. Segeralah bertemu perawat-perawat rawatan alternatif Islam yang benar bagi mendapatkan rawatan. Biasanya para pesakit ini akan terus bertemu doktor. Jika tidak sembuh atau doktor tidak dapat mengesan penyakitnya, barulah mereka mencari pengamal perubatan alternatif. Secara peribadi, ia tidak menjadi masalah kepada kita. Cuma nasihat saya, segera juga bertemu para perawat alternatif ini. Saya selalu berpesan kepada mereka yang datang supaya turut mendapatkan rawatan doktor. Kita harus memahami konsep penyakit. Penyakit klinikal akan melemahkan emosi, mental dan fizikal pesakit. Jin jahat dan syaitan laknatullah amat suka dengan manusia yang lemah. Mereka akan mengambil kesempatan atas kelemahan itu dan mengganggu para pesakit ini. Ini menambahkan lagi kesakitan orang itu. Apatah lagi jika pesakit lebih banyak mengeluh dan terlalu mengikut rasa sakitnya tetapi jarang berzikir dan mengurangkan kualiti ibadahnya. Pesakit yang diakibatkan oleh sihir juga akan memberi kesan kepada fizikal sehingga ia menjadi penyakit klinikal. Nasihat saya, apabila sakit, dapatkan rawatan daripada kedua-dua pihak. Dapatkan rawatan doktor terlebih dahulu. Jangan hanya bergantung kepada salah satu kaedah rawatan sahaja. Perubatan komplementari khusus buat kita sebagai orang Islam. Kaedahnya mengikut aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan cari bomoh. Maksudnya perawat itu sendiri mesti sentiasa bersungguh-sungguh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membantu merawat pesakit. Bagaimana sihir boleh memberi kesan kepada fizikal mangsanya? Bukankah ia dilakukan secara gaib? Contohnya, si penyihir menghantar kuman atau hama kepada orang yang mahu disihirnya. Kuman atau hama ini akan merosakkan kulit mangsa sehingga akhirnya ia menjadi penyakit klinikal, iaitu penyakit kulit yang teruk. Contoh lain, tukang sihir mengarahkan jin suruhannya mengganggu mangsanya supaya tidak dapat makan. Lama kelamaan mangsanya mengidap gastrik yang teruk. Apabila bahagian dalam perut mangsa sudah luka, jin itu pasti suka kerana itu adalah makanannya. Ini adalah penyakit gaib yang berkait dengan penyakit klinikal. Seterusnya kita pergi kepada tanda-tanda gangguan. Apakah ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan kita sedang diganggu jin? Ya, ada. Kita akan dapat rasa akan gangguan itu sama ada ketika terjaga ataupun tidur. Antara yang paling kerap ialah orang yang diganggu akan selalu terlihat lintasan-lintasan atau bayangan-bayangan tertentu berhampirannya. Ada kalanya dia dapat merasakan dirinya sedang diperhatikan. Ada kalanya juga dia dapat merasakan seolah-olah ada orang atau makhluk lain di rumahnya. Kadang-kadang terdengar bunyi-bunyi tertentu. Bunyi-bunyi itu adalah bunyi yang biasa tetapi berlaku dalam keadaan luar biasa. Contohnya, bunyi orang berjalan di atas lantai papan tetapi lantai rumah orang itu diperbuat daripada simen. Adakah kita dapat merasakan apabila jin-jin jahat itu cuba masuk atau menumpang dalam tubuh kita? Apakah tanda-tandanya? Ya, kita dapat merasakannya. Antara tandanya ialah rasa berdebar-debar secara tiba-tiba tanpa sebab. Dia berasa tidak tenang. Setiap perkara yang dilakukannya semua tidak kena. Kemudian biasanya orang itu akan terasa ada desiran angin di telinganya. Desiran itu pantas dan sepintas lalu. Ada kalanya juga telinganya berdesing dan ini berlaku berulang kali dan kerap. Selepas itu orang itu akan merasa tidak selesa di bahagian sendi, bahu, tangan dan kaki. Terasa seperti lenguh dan kebas. Bahagian hujung jarinya juga terasa seperti dicucuk jarum dan berdenyut-denyut.
Ada sebahagian pesakit yang menggambarkan rasa panas dan tajam di bahagian tertentu badannya, terutama di hujung jari, dada dan perut. Orang itu juga biasanya akan merasa seram sejuk secara tiba-tiba. Bulu romanya meremang dan tidak selesa. Dia juga tiba-tiba hilang fokus dan terasa seperti melayang-layang dan berfoya-foya. Badannya juga terasa berat dan sakit, manakala perutnya seperti memulas-mulas. Seterusnya, biasanya orang itu akan mendapat lintasan wajah seseorang. Secara tiba-tiba sahaja dia terbayang seseorang, sama ada orang itu dikenalinya atau tidak. Tidak semua pesakit akan mengalaminya. Jika kita merasakan kesemua atau mana-mana daripada tanda-tanda di atas, segera beristighfar dan berzikir sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya juga baca ayat-ayat Al-Quran, terutamanya surah Al-Fatihah dan 3 Qul. Lebih baik juga sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Apakah tanda-tanda itu akan memberi kesan kepada kesihatan fizikal, mental dan emosi orang yang diganggu? Sudah tentu. Biasanya pesakit mengadu sakit kepala atau migrain. Ubat doktor pun tidak dapat melegakan kesakitannya. Orang itu juga akan merasa malas beribadah, badannya lesu dan tidak bermaya. Ada kalanya terdengar seperti ada bisikan-bisikan atau suara-suara yang sayup-sayup di telinganya. Dia juga mendengar pelbagai bunyi-bunyian aneh dan sebagainya. Ada kalanya tercium bau-bauan, sama ada wangi atau busuk. Fenomena biasa ialah orang itu tidak dapat berfikir dengan baik. Dia tidak dapat fokus terhadap apa yang dilakukannya dan fikirannya sering sentiasa terganggu. Dia mudah lemah semangat dan mudah putus asa. Emosinya mudah terganggu. Dia mudah menangis dan marah walaupun atas sebab-sebab yang kecil. Dan banyak lagi gangguan lain yang boleh berlaku. Adakah kemurungan diakibatkan oleh gangguan jin? Saya tidak mahu mengesahkan secara pasti, tetapi daripada semua tanda yang kita lihat, tidak mungkin, tidak mustahil ia semuanya disebabkan oleh gangguan jin dan syaitan laknatullah. Makhluk-makhluk hina ini sememangnya sentiasa mencari peluang merosakkan manusia. Jika gagal secara fizikal, ia akan mengganggu mental. Mereka akan melakukan apa sahaja asalkan dapat merampas kebahagiaan dan keimanan manusia. Apakah ada tanda-tanda ketika tidur? Jika ada tanda-tanda ketika jaga, pasti ada tanda-tanda ketika tidur. Biasanya orang yang diganggu akan suka tidur, badannya letih dan lesu, tetapi matanya tidak mahu lena. Dia cuba berehat awal seperti saranan doktor, tetapi matanya hanya terkebir-kebir sehingga subuh. Lebih teruk, dia hanya akan merasa mengantuk ketika hampir masuk waktu solat subuh. Sesungguhnya syaitan itu memang sangat jahat dan terlaknat. Dia tidak mahu orang itu menunaikan solat. Orang yang kerap mengigau, malah ada yang sehingga berjalan dalam tidur juga, mungkin sedang mengalami gangguan. Melagakan gigi ketika tidur, bermimpi yang menakutkan berulang kali, merasa badan seperti ditindih dan sering terkejut ketika tidur. Itu semua adalah simptom-simptom gangguan. Jika anda mengalami sebahagian besar daripada tanda-tanda yang dinyatakan ini, segeralah dapatkan rawatan dengan perawat Islam yang diyakini betul. Jangan jumpa perawat Islam yang menyamar, kerana pada waktu sekarang ini terdapat ramai perawat-perawat yang menyamar sebagai ustaz, walhal dia adalah seorang bomoh. Jangan bertangguh sebelum ia melarat dengan lebih teruk lagi. Wallahu alam. Sekian dahulu untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi